Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimu hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196 yang membawa maksud dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, setelah kita mempelajari tentang perkara-perkara rukun wajib umrah dan haji, kita juga harus menitik beratkan tentang larangan ihram yang mana telah disyariatkan di dalam ibadah umrah dan haji ini. Apa itu larangan ihram? Ia adalah perkara dan perbuatan yang dilarang dilakukan sementara waktu selama tempoh berihram, iaitu dari mula berniat ihram sehinggalah selesai bertahalul. Seperti yang kita maklum, apabila kita sampai di miqat, maka kita akan berniat ihram untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Sebaik sahaja kita berniat, maka secara automatiknya kita telah terikat dengan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Kenapa kita disyariatkan dengan larangan ihram ini? Atau apakah falsafah di sebalik larangan ihram ini? Pertamanya adalah untuk kita menjadi orang yang prihatin dan orang yang sentiasa berwaspada terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, supaya kita bermujahadah dan melawan hawa nafsu daripada melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Dan ia juga satu proses mendidik jiwa dan mentadbir diri kita agar sentiasa mentaati perintah Allah. Larangan ihram ini terdiri dari dua jenis larangan. Jenis yang pertama dipanggil jenis tarafuh, iaitu yang berkaitan dengan berhias, bersuka dan berseronok. Terdapat 9 perkara dari jenis tarafuh ini. Manakala jenis kedua dipanggil jenis itlaf, iaitu yang berkaitan dan menggugur, menghilang, merosak dan membinasa. Bagi jenis itlaf pula terdapat 4 perkara. Mari kita lihat kesemua 13 perkara tersebut satu persatu. Yang pertamanya dari jenis tarafuh, iaitu yang pertama dilarang bagi lelaki dari memakai pakaian bersarung atau bercantum. Contoh seperti baju, seluar dan kasut. Kedua, dilarang bagi lelaki dari menutup kepalanya, sama ada dengan berkopiah, bertopi, dengan tuala contohnya dan sebagainya. Ketiga, dilarang bagi wanita pula dari menutup muka. Jadi bagi wanita-wanita yang kebiasaannya memakai niqab, maka perlulah membukanya sewaktu ihram. Kecuali bagi waktu-waktu tertentu, misalnya waktu COVID, diharuskan untuk memakai pelitup muka. Seterusnya yang keempat, dilarang bagi lelaki dan perempuan dari memakai sarung tangan. Keempat-empat perkara ini adalah dari sudut pakaian, manakala terdapat 2 perkara yang dilarang dari sudut wangi-wangian. Iaitu yang pertama, dilarang memakai apa-apa wangian pada tubuh badan maupun pakaian. Dan seterusnya, dilarang memakai minyak di kepala, misai, janggut atau mana-mana bulu pada tubuh badan kita. 3 perkara lagi adalah dari sudut hubungan jantina yang berkaitan dengan nikah kahwin. Iaitu yang pertama, dilarang bagi melakukan pendahuluan persetubuhan ataupun mukadimah jima' seperti berpeluk-pelukan, bercumbu-cumbuan dan sebagainya. Yang kedua pula adalah larangan dari melakukan persetubuhan, iaitu berjima'. Dan seterusnya dilarang berkahwin ataupun mengawinkan ataupun menerima wakil kahwin. Kita lihat pula apa yang termasuk dalam jenis itlaf. Yang pertama adalah dilarang menanggalkan rambut atau mana-mana bulu dari tubuh badan yang dilakukan dengan perbuatan sendiri. Yang kedua adalah dilarang mengerat atau memotong kuku apa jua sekalipun, sama ada dengan menggigit kuku tersebut. 2 perkara ini terdiri dari sudut kecantikan, manakala 2 perkara terakhir termasuk dari sudut alam sekitar, iaitu kita dilarang memotong, menebang, mengerat, mencabut atau membinasakan pokok atau sebahagian dari pokok seperti dahan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dilarang dari memburu, menembak, menangkap
mengurung atau membinasakan binatang beruang yang halal dimakan. Demikianlah 13 larangan ihram yang perlu kita fahami. Sekarang, mari kita lihat pula apakah implikasi dari pelanggaran larangan ihram ini. Bagi jenis tarafuh, jika perkara ini sengaja dibuat, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Manakala, jika dia tidak sengaja ataupun jahil ataupun lupa, tiada dosa dan tidak dikenakan dam. Bagi jenis itlaf pula, sekiranya ia sengaja dibuat, maka dia juga berdosa dan dikenakan dam. Jika tidak sengaja ataupun jahil ataupun lupa, dia tidak berdosa, tetapi tetap dikenakan dam. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan seberingkas berkenaan dengan larangan ihram. Semoga dengan perkongsian ini sedikit sebanyak boleh dijadikan panduan dalam kita menjalani ibadah kita dengan sempurna. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.